Ya ayuhan nas, kata Allah, wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku telah jadikan kamu di kalangan laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan aku, kata Allah, jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tak lain dan tak bukan, kata Allah, lita'arafu. Allah sudahkan ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya, kata Allah, orang yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang-orang yang lebih takwanya di sisi Allah. Allahumma amin. Amin. Benarlah firman Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum min Adam wa Adam min turab. Sadaqta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim juga perawi yang lain meriwayatkan hadis ini. Nabi SAW bersabda, dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah, baginda bersabda, kullukum min Adam. Kita semua ni, kamu semua, kata Nabi, kita semua, kata Nabi SAW, berasal daripada tu nenek kita, Nabi Adam AS. Wa Adam min turab. Dan Nabi Adam tu asal pada tanah. Mana kita daripada Nabi Adam? Nabi Adam asal pada tanah. Dia akan kembali kepada tanah, kelas. Ini poin yang pertama. Alhamdulillah, syukur. Walaupun saya suku kaum Dusun Kadazan Sabah, dulu beragama Kristian, saya membebaskan dengan izin dan rahmat kasih sayang Allah, hidayah Allah, taufik Allah Ta'ala, membebaskan diri daripada agama di zaman dulu. Mengapa saya pilih masjid, tinggalkan gereja? Hari ini syukur bersama dengan tuan-tuan, saya berada dalam nikmat iman dan Islam. Walaupun ayah dulu ketua gereja, walaupun dulu saya bersekolah Kristian 6 tahun, syukur Alhamdulillah, saya telah membebaskan diri saya dengan izin Allah, bertuhan kepada Allah Rabbus samawati wal ardh. Alhamdulillah, bersama dengan tuan-tuan, syukur. Walaupun saya tidak kenal tuan-tuan pada malam ini, mungkin ada di hadapan saya ada Melayu Jawa, ada Bugis, ada Mendeling, berbagai keturunan, tetapi Allah ikat kita dengan kalimah syahadah. Cuba tuan-tuan angkat jari macam ni, ikut saya. Angkat jari semua, ikut saya ya. Ini bukan satu Malaysia ini, kalimah syahadah ini. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat-kuat sikit Ini saya buat di pendalaman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku nek saksi, aku mengaku bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah. Dan aku mengaku bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Alhamdulillah, jadi saudara baru, jadi mualaf semua malam ini. Inilah yang saya bawa di pendalaman tuan-tuan. Dan inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimah inilah yang Nabi bawa untuk membebaskan Mekah. Kalau kita buka dalam peksirah yang ditulis oleh almarhum Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dalam biografi Rasulullah SAW, dalam kisah perjuangan Nabi, 13 tahun Nabi SAW di Makkahul Mukarramah buat kerja dakwah. Tidak ada ceruk daripada kota Mekah itu melainkan Nabi SAW masuk dari kampung ke kampung, daerah ke daerah, ke bumi Taif, utara, selatan, kiri dan kanan, barat dan timur, dari rumah ke rumah, daripada ceruk-ceruk jalan. Nabi SAW pergi jumpa dengan manusia dengan bawa satu ada perjuangan membebaskan kota Mekah dengan kalimah ini. Ya ayuhan nas, kul
la ilaha illallah wa antum tuflihun. Aslim taslim. Inilah kalimah yang Nabi bawa. Sehingga orang yang pertama yang menerima seruan ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Generasi awalun minal muhajirin dan ansar yang menerima nikmat iman dan Islam. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu khilaf di kalangan ulama-ulama tafsir dalam fiqh. Ada yang meriwayatkan dini pengamat agama Hanif. Sayyidina Abu Bakar di antara sahabat-sahabat tidak pernah menyembah Lata dan Uzza, berhala, dua berhala yang paling besar di Mekah. Bila Nabi berdakwah bil aqrabin di kalangan sahabat-sahabat, Sayyidina Abu Bakar terkenal orang yang pertama dalam sejarah Islam dan khalifah yang pertama menerima Islam, mengganti tempat Rasulullah dari lingking Khulafaur Rasyidin Madin yang menerima Islam. Islam di sini Abu Bakar hari kedua, hari ketiga ke minggu, 12 orang yang dia Islamkan. Sayyidina Umar Al-Khattab, walaupun dulu dia berdiri di antara Bukit Safa dan Marwah, bila mana popok Abu Lahab, Abu Jahal, popok musyrikin Mekah, pemimpin-pemimpin besar, dia telah berkata di antara Bukit Safa dan Marwah, Abu Jahal, Abu Lahab ini, dia kata, siapa di kalangan hulu balang pembesar Quraisy, di kalangan suku kaum Kinanah, daripada Gufran, daripada keturunan yang lain suku kaum Jurhum, siapa di kalangan tuan-tuan yang ada pemuda di hadapan saya yang berani membunuh Muhammad SAW kerana dia menyebarkan Islam, dia nak membebaskan diri kita daripada penyembahan kepada Lata dan Uzza, sembahan nenek moyang kita. Sayyidina Umar angkat tangan dan ditawarkan berbagai tawaran. Dan kena ingat dalam sejarah Sayyidina Umar, dia adalah seorang pemuda Quraisy yang dalam pertarungan memanah dia menang. Kebakaran menggunakan lembing dia menang, tak pernah kalah. Menggunakan pedang dia adalah orang yang hero. Dia orang yang pertama yang angkat tangan, aku nak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tuan-tuan dia pun lari nak mencari Nabi SAW kerana ganjaran 100 ekor unta yang kemerah-merahan, yang sangat berharga di zaman itu, akan dikawinkan dengan anak-anak di kalangan pembesar yang cantik-cantik, dan akan diberikan 100,000 dirham. Tengok, Sayyidina Umar angkat tangan, dia nak pergi bunuh Nabi SAW. Tapi dalam perjalanan dia terjumpa seorang sahabat. Dia menegur, ya Umar, engkau nak pergi mana? Tergesa-gesa benar kau, wahai sahabat, aku nak pergi bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni kata, adik engkau pun dah masuk Islam. Adik engkau pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membebaskan dia daripada perhambaan tagut kepada mengenal Allah. Apakah engkau nak pergi bunuh Muhammad? Dia balik ke rumah dia, dia tengok adik dia. Dia baca surah Taha. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Daripada ayat 1 hingga 5 dia baca. Orang Arab, Sayyidina Umar dipaham. Tersungkur dia. Lembaran Al-Quran ketika itu bukan macam ini tuan-tuan, dalam berbentuk lembaran-lembaran. Dia tampar adik dia. Mushaf itu berterbangan. Kemudian dia ambil, dia baca. Tersungkur Sayyidina Umar. Jika inilah yang Nabi Muhammad nak ajar, aku nak pergi mencari dia, beriman dan mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Dia datang kepada Nabi SAW dengan pedang di kiri dan kanan, lembing, tombak, semua ada. Dia beri di hadapan Nabi, dan Nabi SAW senyum dengan wajah Nabi yang bersinar, akhlak Nabi yang terbaik. Dia berdiri di hadapan Nabi, lalu dia peluk Nabi, menitis air mata, basah Nabi punya jubah. Nabi peluk dia, ya Rasulullah, aku datang kepada engkau ya Rasulullah, yang asalnya aku nak bunuh. Dengan akhlak, dengan hukum yang berseri-seri, ya Rasulullah, hari ini aku nak memeluk agama Islam. Aku nak membebaskan diriku dari perhambaan kepada tagut, menyembah selain kepada Allah. Aku menyembah Allah sekarang. Tuhan yang kau nak seru ya Rasulullah. Tengok, sahabat-sahabat dibebaskan. Akhirnya Sayyidina Umar kata apa? Di antara banyak-banyak sahabat, yang 10 sahabat yang disebut oleh Nabi Ashabikan Nujum. Sahabat-sahabat aku ni, kata Nabi, 10 sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Abu Dzar Al-Ghifari. Banyak lagi sahabat-sahabat yang lain yang Nabi umpamakan Ashabikan Nujum. Sayyidina Umar di antara sahabat yang tidak merahsiakan pengislaman dia. Hari ini kata Rasulullah SAW, Allah makbulkan doaku. Nabi pernah berdoa, ya Allah, engkau Islamkan baina Umarain. Satunya
Abu Jahal. Kerana dia pembesar Quraisy ada pengaruh. Dan satu lagi, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kerana dia ni orang yang hebat. Allah SWT makbulkan doa Rasulullah SAW dengan memilih Sayyidina Umar, tidak pilih Abu Jahal. Kerana Sayyidina Umar ni mempunyai kepakaran dia dan menguntungkan Islam. Maka ketika itu, ya Rasulullah, ini Umar. Ini Umar ya Rasulullah. Aku mengikat dengan zaman jahiliyah. Aku telah bebas sekarang ya Rasulullah. Seperti mana aku menawarkan diri untuk membunuh kau Rasulullah ya Rasulullah. Di antara bukit dan Safa dan Marwah aku telah angkat tangan. Begitu juga aku akan membantu engkau ya Rasulullah untuk sibarkan Islam ini. Membebaskan kota Mekah ini ya Rasulullah. Daripada menyembah kepada Tagut, Lata dan Uzza. Kepada menyembah Rabbus samawati wal ardh. Dia pergi balik dekat bukit Safa dan Marwah tu tuan-tuan. Dia pergi balik dekat situ, dia angkat tangan. Dia kumpulkan pembesar-pembesar dan rakyat jelata. Wahai pembesar-pembesar suku kaum Quraisy, hari ini Sayyidina Umar Al-Khattab telah bebas dari memperhambakan diri kepada Tagut, kepada menyembah Rabbus samawati wal ardh yang telah diseru oleh baginda Rasulullah SAW. Maka Umar mengisytiharkan pengislaman Umar. Oleh sebab itu, siapa di kalangan tuan-tuan yang nak menentang bebasnya Umar, Islamnya Umar ini, pastikan tuan-tuan cukup bilangan 100 orang. Dan tunggu Sayyidina Umar di persimpangan sekian-sekian. Kalau tidak, kata Sayyidina Umar, aku akan pancung setiap kepala tuan-tuan satu persatu. Dan isteri tuan-tuan akan jadi janda. Hebatnya Sayyidina Umar, Izzah. Itu sebab Sayyidina Umar bila dia memerintah sebagai khalifah yang kedua dalam ring Khulafaur Rasyidin, berada di mimbar. Dia berkhutbah selepas turun daripada mimbar. Dia pernah menyatakan, nahnu qaumun, kata Sayyidina Umar. Kita adalah kaum a'azzanallahu bil Islam, yang Allah tinggikan derajat kita dengan adanya agama Islam yang ada di diri kita. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, barulah kita masuk kepada tajuk. Minum dulu sekejap. Tajuk tak masuk lagi. Saya datang dari jauh naik belon. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kembali kepada tajuk kemerdekaan. Kemerdekaan dalam bahasa Arab disebut sebagai istiqlal atau disebut sebagai hurriyah. Syukur alhamdulillah negara kita menyambut kemerdekaan hari apa tahun yang ke-60? 66. Tajuk apa dia? Seorang pun tak ingat? Aku pun tak ingat. Kan? Iaitu Islam apa? Madani? Teguhkan perpaduan apa? Para jemaah, 1511 Kepulauan Tanah Melayu dijajah oleh Portugis. 1565 dijajah oleh Belanda. Kemudian 1700 ke atas dijajah oleh Inggris. Lepas tu datang balik Jepun. Lepas tu datang lagi orang putih. Sehinggalah kita dimerdekakan di apa namanya, almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dengan delegasi rombongan, ya, pergi jumpa dengan pemimpin Queen Elizabeth dapat kemerdekaan 31 Ogos 1957. Saya rasa di hadapan saya yang mungkin sudah veteran tapi masih sehat, mungkin 70-80. Mak saya pun umur 83. Ayah saya dah meninggal dah. Syukur masuk Islam. Dia wakafkan tanah bina surau di kampung. Dan dia wasiatkan supaya dia kebumikan di belakang surau yang dia buat. Saya tanya mak saya, Mak musim Jepun mak tahu apa? Umur berapa? Dia kata umur saya, mak ketika itu 7 tahun 8 tahun dia kata. Bagaimana itu Jepun datang mak? Dia kata itu Jepun dia terbang. Itu dia punya belon terbang rendah saja. Dia kata. Guna bahasa Sabah sikit. Bila Jepun itu terbang dia kata rendah, kemudian dia bom tuan-tuan. Mereka ni lari ke sungai-sungai. Duduk dekat sungai tu, dia ada tebing yang di bawah, di tepi tu kan. Dia berselindung di situ. Tentera Jepun masa tu tuan-tuan, kata mak saya, kalau yang perempuan yang dirogol, ada yang nak dibunuh, laki-laki dia orang. Ini ceritalah. Jadi syukur alhamdulillah pendek cerita, hari ini kita telah merdeka. Dan tuan-tuan, kita semua adalah anak-anak merdeka. Mungkin nenek-nenek tu, nenek kita pernah merasakan. Ini nikmat.
Walau bagaimanapun, alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, untuk mengisi kemerdekaan ini dalam pandangan Islam, kemerdekaan yang sebenar, walaupun ada kata-kata hukama di kalangan sahabat menyatakan dalam satu kata-kata mereka, hubbul watani sutru minal iman. Kecintaan kepada negara itu adalah sebahagian daripada iman. Ini bukan hadis ya. Ini kata-kata Imam Al-Haytami, Al-Imam Tabari banyak menceritakan, tapi ini bukan hadis. Bersyukur alhamdulillah negara kita dihuni oleh berbagai kaum. Yang paling ramai adalah di kalangan kaum tuan-tuan. So, kaum bangsa Melayu, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, nikmat. Tuan-tuan, raja ada di kalangan tuan-tuan, raja bagi kami. Tuan-tuan, pemimpin-pemimpin kami yang minoriti. Oleh sebab itu negara kita dihuni berbilang kaum. Kalau di Sabah saja hampir 100 lebih etnik. Ada Bajau, ada Irlanu, ada Dusun, Kadazan, Murut, Rungus, Kimaragang. Banyaklah kan? Di kalangan tuan-tuan saya rasa yang di hadapan saya pun berbagai suku ya. Kalau kata Melayu bukan bayar dia, Melayu Bugisnya, Melayu Banjarnya, Melayu Mendelingnya, Melayu macam-macam kan, betul? Betul tuan-tuan. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan ada keturunan Melayu daripada negara Yaman, mungkin. Ya. Yang berdagang ke sini, keturunan wali-waliullah, syukur alhamdulillah. Kemudian selebihnya ada pada kaum-kaum yang lain seperti Cina, India, orang asal dan sebagainya. Lalu kita ini diikat dengan kalimah syahadah, yang muslim. Yang non muslim, kita kena jaga hubungan antara kaum. Tunjukkan akhlak yang baik, bermuamalah dengan baik. Ya, jangan melakukan perkara-perkara yang menyinggung orang lain. Karena Nabi SAW itu apabila seorang sahabat bertanya di sebalik tirai, bertanya kepada Sayyidatina Aisyah. Sahabat ini bertanya, "Ya Aisyah, kaifa akhlaqur Rasulullah SAW? Akhlaqun Nabi SAW Al-Quran." Bagaimana akhlak Nabi SAW? Akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran, umpama Al-Quran yang bergerak. Oleh sebab itu para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana teknik Nabi membebaskan kota Mekah? Pertama sekali Nabi membebaskan kota Mekah daripada perhambaan tagut, menyembah Lata dan Uzza kepada menyembah Allah. Nabi berjuang dan berjihad untuk introduce Islam, memperkenalkan Islam kepada penduduk Mekah. Betul tuan-tuan? 13 tahun. Bagaimana Nabi membebaskan mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan beberapa teknik yang mungkin kita jadikan iktibar. Yang pertama sekali ialah Nabi SAW mempunyai akhlak yang mulia. Itu sebab Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Nabi SAW itu ada contoh tauladan yang terbaik. Akhlak Nabi sangat tinggi. Dan di antara yang Nabi SAW buat, bila berjumpa dengan orang, Nabi SAW tidak memaling. Jumpa dengan suku kaum Quraisy, siapa saja Nabi jumpa, Nabi bermula dengan salam, senyum. Aksarus salam. Kan? Banyakkan salam dan senyum. Sebut tuan-tuan senyum. Pandang kiri kanan dia, pandang kawan kita senyum. 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 Amalkan senyum tuan-tuan. Ini kadang-kadang salam dengan kawan pun salam. Salam Muhammad salam dia pandang lain. Mungkin kawan tu berhutang dengan dia kawan tu. Gini salam. Bukan kat sini ya tempat. Sini orangnya baik-baik. Kalau ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan macam itu cara dia. Sabar Ustaz, berdiri sekejap Ustaz. Saya nak perhatikan. Ini kita nak tunjuk ni. Ini adalah dalam kitab tuan-tuan. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ustaz sini. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kan jumpa dengan sahabat, di antaranya ialah Nabi angkat tangan. Assalamualaikum sahabat gitu. Jawab. Waalaikumsalam. Macam tu ya. Assalamualaikum sahabat. Macam mana kita jumpa? Kemudian Nabi tu memuka dia. Kemudian Nabi SAW salam, dia peluk. Masya Allah. Ini sunnah dia. Kan? Masya Allah. Ini sunnah. Ini kadang-kadang kita salam begini. Salam. Gini. Lelah. Ni. Begitu Mas Ustaz. Alhamdulillah di sini semua ya. Saya tengok tadi semuanya pandang muka, senyum semua alhamdulillah. Ya. Banyak sunnah-sunnah ni para jemaah dirahmati Allah. Nabi SAW membebaskan Mekah itu dengan akhlak yang baik. Senyuman jumpa dengan orang. Dan di antara lagi Nabi SAW suka memberi hadiah, memberi makan.
Tu sahabat Nabi. Tidak ada ceruk di kota Mekah itu melainkan Nabi jumpa, memperkenalkan Islam. Jadi pembebasan yang sebenar dalam pandangan Islam ialah pembebasan manusia daripada tidak kenal Allah kepada kenal Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, poin yang pertama. Itu sebab bila saya berada di Sabah, tuan-tuan, kita asaskan program dakwah bergerak di pendalaman. Dia berbeza dengan kaedah dakwah di Semenanjung. Kalau kaedah di Semenanjung ni, tuan-tuan, ustaz-ustaz, asatizah kita berceramah di hadapan tuan-tuan. Tuan-tuan guru yang tua, yang muda, yang terkenal, tak terkenal kan. Tuan-tuan jemput ceramah, alhamdulillah kan. Ustaz tu mengimamkan. Kemudian saat lagi di belakang sana ada jamuan kepala kambing. Ada nasi biryani. Kemudian bendahari salam dapat sampul. Kan tuan-tuan? Ustaz-ustaz tak pernah letakkan harga. Kalau dibagi, alhamdulillah dapat bayar tol, bayar Grab kan. Para jemaah dirahmati Allah sekalian, kalau kita buat kerja di sana, kita masuk kampung-kampung. Tuan-tuan pun tahu, Sabah dengan Semenanjung jauh beza dia. Sabah dengan Semenanjung jauh beza. Di Semenanjung ramai ulama. Di Sabah ini sikit. Kalau di Sabah ini, tuan-tuan, minta maaf lah ya, ratus. Ini live ini kan jadi kontroversi pula. Rumah ibadat orang lain lebih banyak daripada masjid. Halo tuan-tuan daripada Kota Kinabalu, pergi ke Kundasang, Ranau, yang pernah pergi sana, siapa angkat tangan? Angkat tangan. Yang pernah pergi jalan-jalan, Masya Allah. Daripada sana pergi ke sana, tuan-tuan nampak semuanya simbol ibadat agama lain. Kita tidak pertikaikan, it's okay, no problem. Tapi itulah hakikat dia. Oleh sebab di Sabah sekarang ini kita nak perbanyakkan masjid dan surau. Ya. Dari para jemaah yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua apa yang Nabi buat? Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan kota Makkah 13 tahun, Nabi berhijrah di Madinah. Mula-mula Nabi pergi ke Taif, pergi ke Habsyah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah. Baki 10 tahun di Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan kota Madinah itu dengan beberapa perkara. Yang pertama sekali ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghubungkan silaturahim bainal muhajirin wal ansar. Nabi membina liqa bainahum, ukhuwah fillah, wa tasimu bihablillah jami'a. Orang muhajir, orang yang berhijrah ialah penduduk Mekah yang beriman kepada Allah, yang Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun dan ikut Nabi berhijrah. Orang Madinah, golongan Ansar, mereka mendengar ada seorang nama yang bernama Muhammad SAW buat kerja dakwah di Mekah. Kemudian mereka datang, beriman, jumpa dengan Nabi. Kemudian mereka balik ke Madinah. Golongan Ansar. Kemudian di Madinah itu ada 3 puak yang menentang Islam. Daripada 3 puak Yahudi yang besar, daripada Bani Quraizah, Bani Quraizah dan Bani Nadir. Mereka ini ada yang menentang Islam, ada yang tidak menentang Islam, ada yang sederhana pembawaan dia. Bila Nabi SAW datang ke Madinah, yang pertama sekali ialah Nabi pertemukan Muhajir dan Ansar, dan mereka ini ribat ukhuwah fillah dalam hati mereka, berbaiat dengan Nabi, bantu-membantu di atas satu sama lain dan jangan bermusuh. Di antara baiat yang Nabi SAW minta kepada golongan Muhajir dan Ansar, bantu-membantu mereka yang tidak ada rumah, tumpangkan di rumah mereka. Mereka yang tidak ada perniagaan, dibukakan peluang perniagaan. Mereka yang tidak ada harta, diberikan zakat, diberikan sedikit sumbangan kepada sahabat-sahabat yang kutang-kanting, yang seorang diri yang berpindah ke Mekah. Golongan Ansar membantu golongan-golongan sahabat Muhajir ini. Ini Nabi bina ukhuwah fillah. Dan Nabi terbiah mereka, didik dengan ar-rijalut tauhid. Dan yang kedua, Nabi SAW membebaskan akhlak daripada akhlak kabais kepada akhlak yang mulia. Nabi bina akhlak yang baik di kalangan sahabat. Bagaimana cara komunikasi mereka, tutur kata mereka. Sehingga kan Allah SWT berfirman kepada Nabi Musa AS. Ini dalam Quran. Dalam surah Taha. Ada 2 firman Allah Ta'ala. Idhaba ila fir'aun. Fa'innahu tagha.
Ada lagi riwayat dalam ayat yang lain, idhabu ila fir'aun fa innahu tagha wa qulu lahu qawlan layyina, dan katakan kepada Firaun itu ya Musa qawlan layyina, perkataan yang lunak dan lembut. Itu Firaun, tuan-tuan. Maka Nabi SAW membebaskan kota Mekah dan Madinah ini dengan akhlak yang baik. Sehingga Nabi SAW bersabda, ana buisu tammi makharim al-akhlak. Aku tidak diutus, kali kata Nabi, melainkan menyempurnakan akhlak yang baik di kalangan umatku, kata Nabi. Jadi yang pertama pembebasan akidah, poin yang kedua ialah pembebasan dari segi an-nizam fil haya, itu akhlakul karimah, akhlak dalam kehidupan. Bagaimana Nabi bertemu pula daripada puak-puak yang menentang Islam? Segelintir di kalangan 3 puak Yahudi, Bani Quraizah, Bani Quraizah dan Bani Nadir. Bagaimana teknik Nabi? Nabi SAW panggil ketua-ketua kabilah daripada 3 puak ini yang memusuhi Islam. Berbai'ah dengan Nabi, berkawan dengan Nabi. Nabi SAW mengambil muterjim. Sehingga kan ada riwayat menyatakan ada 2 Abdullah yang menjadi muterjim kepada Nabi SAW. Di antaranya kata Abdullah bin Ubay, di antaranya Abdullah Al-Quraiti yang membawa perjalanan Nabi yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dia muterjim. Ada lagi riwayat mengatakan Abdullah bin Sabah, muterjim dalam bahasa Yahudi. Tengok. Kelas. Nabi panggil ketua-ketua ini duduk dalam deklarasi Madinah. Nabi panggil orang-orang yang berpengaruh untuk menjadi muterjim. Apa yang Nabi cakap? Apa yang Nabi terangkan untuk daripada 3 puak Yahudi ini untuk terangkan Islam, introduce Islam. Alhamdulillah, tuan-tuan. Akhirnya Nabi SAW buat lagi perkara yang seterusnya, itu membina masjid. Nabi membina masjid kerana masjid usisa ala taqwa, asas kepada ketakwaan. Itu sebab bila Nabi sampai di Madinah, Nabi ambil daripada ranting daripada pokok kurma, Nabi letak di 4 penjuru. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat, dan dia bertanya, ya Rasulullah, aku nak buat apa dengan ranting ini, pokok ini? Kata Nabi SAW, wahai sahabatku, aku nak bina masjid di sini. Masjid ini adalah usisa ala taqwa, tempat berkumpulnya orang-orang Islam. Dan di jiwaril masjid, di persekitaran masjid ini adalah gulungan ahli sufa. Di persekitaran masjid ini aku sediakan pondok-pondok untuk bertemu dengan puak-puak Yahudi daripada Bani Quraizah dan Bani Quraizah untuk berbincang dengan mereka. Cantik Nabi buat, tuan-tuan. Bila mana Nabi letak ranting daripada pokok kurma tersebut, Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kau nak bina masjid? Aku cadangkan masjid ni nanti Masjid An-Nabawi. Ketika itulah Nabi SAW mewar-warkan, wahai sahabat-sahabatku sekalian, kita nak bina masjid di tempat ini. Aku perlukan sumbangan derma jihad daripada tuan-tuan untuk membina masjid ini. Siapa di kalangan tuan-tuan ada dirham, ada dinar? Siapa di kalangan tuan-tuan yang ada duit, yang ada kebun, yang ada kuda, yang ada unta, jual, kita nak beli masjid ini, kita nak besarkan, kita nak bina. Yang tidak ada dirham, yang tidak ada duit, ada tenaga, mari pakar-pakar, kita ambil tanah liat, angkat batu, kita nak bina masjid ini. Sahabat-sahabat berduyun-duyun membantu. Subhanallah. Kemudian bila masjid itu terbina, tuan-tuan, maka ramai di kalangan sahabat-sahabat mengimarahkan. Di situ Nabi SAW bina iman, yakin. Di situ Nabi SAW menterbiah para sahabat dengan nizam fil haya, akhlak yang baik. Nabi mengajar tentang syariat. Alhamdulillah, ramai di kalangan sahabat-sahabat yang lahir sebagai ar-rijalut tauhid. Bila sahabat-sahabat kenal kepada Allah, mempunyai akhlak yang baik, baru Nabi SAW datangkan ayat-ayat Allah, datangkan hukum hakam untuk membina mereka. Hakam-hakam, hukum hakam, halal haram, arak haram. Bayangkan, tuan-tuan, suatu ketika diriwayatkan Sayyidina Ali karramallahu an, ya, mengimamkan salat. Dia baca qul ya ayyuhal kafirun, tak bertemu pangkal dan awan. Sebelum itu arak belum lagi diturunkan. Maka akibat daripada peristiwa itu, arak itu boleh menghilangkan akal. Allah turunkan pengharaman tentang yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabir.
pengharaman tentang arak, pengharaman tentang riba, pengharaman tentang judi, pengharaman tentang binatang-binatang yang tidak boleh dimakan seperti khinzir ada dalam Quran. Pengharaman tentang memakan harta anak yatim, pengharaman tentang memakan harta yang bukan pada haknya seperti rasuah, penyelewengan dan sebagainya. Walaupun tidak disebut secara khusus itu, tetapi memakan harta orang lain dengan cara batil, bukan pada haknya, ada dalam Al-Quran. Para jemaah yang dirahmati Allah, cantik Islam. Allah Subhanahu wa taala turunkan nabi untuk membawa risalah nubuah, membebaskan manusia daripada perhambaan tagut kepada kenal Allah. Syukur alhamdulillah kerajaan Madinah telah terbina. Dan di antara lagi Nabi SAW sangat suka ialah bila Nabi SAW telah bina masjid, telah memakmurkan rumah Allah. Sahabat-sahabat pun mereka ini telah menyuarakan rumah Allah, menerima ilmu daripada Rasulullah SAW. Dari segi akidahnya, dari segi syariatnya, dari segi akhlaknya. Nabi SAW telah membebaskan dengan izin Allah fitrah manusia yang suka seronok, yang lalai, leka, jahiliyah Arab yang tidak kenal kepada Allah. Mereka menanam anak-anak hidup-hidup. Mereka bergelumbang dengan arak, bergelumbang dengan permusuhan. Allah turunkan Al-Quran 30 juzuk, 114 surah, 6.638 ayat untuk panduan manusia dalam kehidupannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Siapa yang meneruskan kerja-kerja dakwah untuk membebaskan manusia ini? Para sahabat. Para sahabat radhiyallahu ajma'in. Sahabat-sahabat di bertibaran perjalanan dirahmati Allah Ta'ala. Nabi SAW pesan kepada sahabat-sahabat. Wahai sahabat-sahabatku sekalian, sekarang ini aku dalam keadaan gering. Aku dalam keadaan sakit kata Nabi. Maka aku harapkan sahabat-sahabat sekalian yang meneruskan kerja-kerja dakwah. Sahabat-sahabat sekalian yang meneruskan menyampaikan kepada umat manusia selain daripada khutbah haji weda. Sadatina Khadijah radhiyallahu anha mendengar Nabi SAW menyatakan sedemikian. Ketika itu Nabi SAW ada riwayat menyatakan di saat-saat Nabi gering berada dalam pemberingan Sadatina Aisyah. Ada riwayat menyatakan bersama dengan Sadatina Khadijah. Itu adalah ala kulli hal khilaf di kalangan ulama sirah. Sadatina Khadijah radhiyallahu anha mendengar perkataan itu, ayat itu. Kemudian Nabi SAW pada malamnya, ketika itu dia berbaring, Nabi SAW berbaring di paha istri kesayangannya, mengalir air mata Nabi. Dan Nabi SAW dalam keadaan senyum tapi mengalir air mata. Lalu Sadatina Khadijah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, aku melihat pipimu basah, berlinangan air matamu ya Rasulullah, tapi aku ke dalam senyum. Apakah yang ada dalam hatimu ya Rasulullah? Engkau kabarkan kepada aku. Sadatina Khadijah radhiyallahu anha al-kubra, seorang wanita pejuang, seorang wanita yang tahara, yang suci, seorang wanita bangsawan, seorang wanita yang tidak pernah mensyirikkan Allah SWT, menganut agama Hanif. Ada masa waktu kita azan dulu tuan-tuan, insya-Allah, dan kita sambung lebih kurang 15 minit 20 minit. Boleh tuan-tuan insya-Allah? Nah, di antaranya bila berceramah ni, salah satu termasuk dalam kuliah tu kita peluang azan dan kita sambung sedikit insya-Allah. Sambung sikit lagi tuan-tuan. Lalu Sadatina Khadijah radhiyallahu anha, dia bertanya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab. Nabi SAW menyatakan, wahai istri kesayanganku, sejak aku mengawinimu, kata Nabi SAW, engkau telah mengimpakkan dirimu, harta dan masamu untuk membantu perjuangan dakwah ini. Walaupun aku menghadapi rintangan, mihna, tribulasi, penghinaan dan sebagainya, kata Nabi, engkau sentiasa berada di sisiku. Aku tergembira. Engkau menggunakan masa dan harta dan menenangkan aku, membantu aku berjuang, berjihad dengan harta yang kau ada. Aku bangga bersama dengan kau ya wahai istriku. Lalu Sadatina Khadijah radhiyallahu anha menyatakan, ya Rasulullah, andainya, kata Sadatina Khadijah, di antara kita siapa yang pergi dulu. Dinyatakan ketika itu Nabi SAW keadaan gering, on off. Ya.
Walaupun Sayyidatina Khadijah pergi dulu. Aku pun sakit-sakit sekarang ya Rasulullah. Sekiranya takdir aku pergi dulu dan Islam ini belum lagi tertegak. Dan ketika itu ya Rasulullah, kau memerlukan khidmat. Aku telah mewakafkan diriku, masa dan hartaku bersama dengan kau ya Rasulullah untuk membantu perjuangan Islam ini. Dan sekira takdir Allah SWT ambil nyawaku terlebih dahulu pada engkau ya Rasulullah. Dan aku teringat diriku. Dan ketika itu aku berada di liang lahat. Aku berada di liang lahat. Engkau galilah jasadku ya Rasulullah. Engkau ambillah tulang belulangku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau susun ya Rasulullah. Engkau jadikan jambatan untuk mencapai hasratmu demi Allah. Untuk memertabatkan Islam, sebarkan Islam. Subhanallah. Berlinangan air mata Nabi. Seorang istri kak, makcik. Seorang istri yang prihatin perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, jadi contoh kepada kita yang mendoakan suami untuk berjuang, berjihad. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Akhirnya sahabat-sahabat ini bertibaran ke seluruh alam. Tuan-tuan yang pernah pergi ke Guangzhou, pergi ke China, ya, di Shenzhen dan sebagainya, sahabat Nabi dikebumikan di sana yang bernama Sa'd bin Waqqas. Sayyidina Umar telah membuka Mesir. Salahuddin Al-Ayyubi berada di kota Mesir. Salman Al-Farisi, Abu Zar Al-Ghifari. Siapa lagi sahabat-sahabat yang lain yang bertibaran? Akhirnya sahabat-sahabat tidak ada. Allah SWT wafatkan mereka. Siapa yang meneruskan kerja-kerja dakwah ini? Membebaskan manusia daripada tagut kepada menyembah kepada Allah? Gulungan tabi'in. Tabi'in pun tak ada. Siapa yang meneruskan kerja-kerja ini? Gulungan tabi'in. Dalam 4 mazhab, Imam Malik, guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Hanbal bin Hanbal, dan ramai lagi tokoh-tokoh Islam. Mereka pun tidak ada dah hari ini. Buku-buku mereka ada di tangan-tangan anak-anak kita belajar di mana-mana di universiti Islam. Buku-buku mereka menjadi rujukan kepada pensyarah-pensyarah kita daripada UIM, daripada UAE, UKM, UNIZA dan sebagainya. Ulama-ulama ini buku-buku mereka telah diterjemah ratusan, ribuan. Dan buku-buku ini berada di perpustakaan Al-Azhar dan diterbitkan dalam berbagai bahasa. Diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Mereka pun tidak ada dah siapa meneruskan kerja-kerja dakwah ini. Para alim ulama. Para alim ulama pun Allah matikan semua mereka ini yang baik-baik ini tuan-tuan. Yang meneruskan kerja ini adalah golongan salafus saleh. Di kalangan kita-kita ini. Kita pun tidak ada tuan-tuan yang meneruskan kerja-kerja dakwah ini. Anak-anak kita, zuriat-zuriat kita. Dia abang bawa anak ni, Masya Allah. Nah, anak abang ni siapa nama dia? Nama siapa? Ha? Masya Allah. Suatu hari nanti ni bakal mufti negeri Selangor insya-Allah. Ha? Mereka inilah nanti ni tuan-tuan. Anak-anak tuan-tuan, cucu-cucu tuan-tuan. Mereka ni akan belajar daripada tadika Islam sampai sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah agama. Pergi Jordan, pergi Mesir, pergi di Syria, pergi di Madinah, mereka balik sebarkan Islam. Alhamdulillah. Sebagai kesimpulan, saya pun sama. Saya tak kata kepada orang lain. Dia minta masa sikit. Saya daripada agama Kristian, tinggalkan gereja, pilih masjid. Mak ayah halau 9 tahun. Ayah nak tembak, mak pegang senapang menutup ke atas. Saya tidak mendapat didikan seperti mana tuan-tuan. Syukur alhamdulillah, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Bila kita menolong agama Allah, kita istiqamah, Allah Subhanahu wa taala tetapkan pendirian kita dalam nikmat iman dan Islam. Walaupun ayah nak timba, ayah nak halau. Saya pernah kata pada ayah, wahai ayah, walaupun ayah nak halau saya, ayah nak timbak saya tidak jadikan Islam batu penghalang misahkan hubungan seorang anak dan seorang ayah.
Mak tetap mak saya, ayah tetap ayah, dan saya adalah dari daging ayah. Jika Islam yang saya pilih ini, suatu hari nanti saya akan kembali ke rumah ini untuk membebaskan semua kamu keluarga ini, bak dan ayah, adik-beradik yang lain, daripada tidak kenal Allah Ta'ala kepada kenal Allah seperti mana saya kenal Allah. Alhamdulillah, saya pergi Kelantan. Hamba pergi ngaji Kelantan, duduk Kelantan 5 tahun, 4 tahun. Boleh kecil Kelantan bakal budu. Ada orang Kelantan sini. Tapi kecil tak berapa tepat dia bunyi siang sikit. Ngaji Kelantan. Almarhum Tuan Guru ada di kita. Hamba dengar kuliah tu Guru Jabar Rawah. Yang sampaikan 4 senawi. Saya belajar di Saudara Seperti Pengalaman Cepo tu. Sama dengan Ustaz Dr. Farid Rabi, Profesor Madya Datuk Dr. Ustaz Farid, sahabat saya. Kami sama-sama belajar di Simlaya di Pusat Bahasa Arab. Ketika itu marhum Tok Guru sampaikan sijil Rabi Sanawi buat di Perkim tu kan. Saya kata Tok Guru doakan anak. Dia tanya, "Mu nak apa?" Anak kata, "Parah. Insya-Allah hamba doa dia mau dapat ngaji jauh lagi." Hasil dia Tok Guru. Alhamdulillah dengan berkat doa ulama. Minta doakan. Wahai Tok Guru, saya kata hamba nak pergi ngaji lagi. Dia doakan peluang saya belajar Darul Quran Jakim. Saya generasi pertama di Darul Quran Jakim Kuala Kubu tu dan bekas ketua pelajar. Alhamdulillah Allah permudahkan saya menghafaz Al-Quran 30 juzuk selama 2 tahun 8 bulan. Dengan ustaz-ustaz mana saya tasmik. Bermula dengan 2 syekh Arab tu. Kadang-kadang dia pegang janggut kita kan. Kadang-kadang tak ya hemah. Kalau tak dia ngapal kan. Sahabat-sahabat ramai seangkatan dengan saya. Imam Muslim Negara pun ada, ya. Ustaz Nafizi Perkelantan, Ustaz Azam, ramailah kawan-kawan, Ustaz Syukri pun, sahabat-sahabat saya juga, ya. Alhamdulillah para jemaah dirahmati Allah sekalian, dengan Al-Quran yang saya baca, doa kepada alim ulama saya untuk ilmu. Allah beri ruang saya lagi untuk belajar di Azhar Mesir. Alhamdulillah, pergi mengaji di Mesir, duduk Mesir 4 tahun. Saya tak gunakan syahadah ini, sijil-sijil untuk cari makan, tuan-tuan. Saya berdoa, saya minta syekh saya, salah seorang syekh. Saya belajar hadis 40 dengan seorang syekh sujudah. Saya telaki Al-Quran ni, ambil kirat Asyarah Kubra, ambil kirat sebab saya telaki dengan syekh-syekh di Azhar tu. Saya minta doa, wahai syekh, doakan saya. Saya nak balik ke Malaysia, saya nak buat kerja dakwah, saya nak buka madrasah. Saya nak mula kerja dakwah ni mula dengan mak dan ayah saya. Seperti mana Nabi SAW kata, Nabi SAW bersabda, "Ibda binafsik," mula dengan diri kau. Alhamdulillah, pendek cerita tuan-tuan. Saya balik. Mula dengan azan di rumah. Tunjukkan akhlak yang baik kepada mak dan ayah. Saya ziarah rumah ke rumah, 4 buah kampung. Dengan semangat jihad sebagai seorang pejuang untuk menyebarkan Islam, memperkenalkan Islam. Mula dengan keluarga, syukur Alhamdulillah. Mak masuk Islam, ayah kemudian. Bila ayah kemudian, saya kata, "Mak, ayah sayang tak kepada mak? Sayang tak dengan anak-anak ni?" "Siapa tak sayang mak kau? Mulai hari ni mak masuk Islam, bapa tak boleh tidur dengan mak. Hukum dia adalah haram." Bapa saya kata, "Ini ke Islam yang kau bawa. Kurang ajar punya anak." Kalau bapa mau peluk mak, pasti bapa mesti masuk Islam. Syukur Alhamdulillah, salat hajat, doa salat hajat, sebut nama ayah ni tuan-tuan. Itu sebab orang yang menentang Islam, kalau kita kenal dia, ada nama dia, jangan musuhi dia. Salat hajat 2 rakaat. Dulu ayah nak timbak saya tuan-tuan. Ayah halau saya. Saya salat hajat tuan-tuan 9 tahun tuan-tuan. 9 tahun. Sebut nama ayah. Ya Allah, dengan Al-Quran yang aku hafal, ya Allah, aku mengaji, ya Allah. Aku lama tinggalkan keluarga ku, ya Allah. Ya Allah, sebut nama ayah. Syukur Alhamdulillah, seluruh keluarga saya memeluk agama Islam. Kita gerak kerja-kerja dakwah di pendalaman. Kita bentuk NGO. Sekarang Alhamdulillah sahabat-sahabat, taklifkan tugas sebagai pengurusi kepada Persatuan Madrasah Tahfiz dan Pondok Sabah. Ringkasnya Permasa. Saya Presiden Persatuan. Dan ini pun datang ke Pesuarat Agung untuk Persatuan Tahfiz Kebangsaan dengan 2-3 hari yang lepas bersama dengan beberapa hakim tilawah antarabangsa, kita ambil manfaat. Alhamdulillah para jemaah dirahmati Allah. Sejak balik dari Mesir pada 2006,
Kita telah mendirikan 4 buah madrasah. Dan kita berbuat kerja-kerja dakwah di pendalaman. Dengan izin Allah Ta'ala, hampir 3.500 kita Islamkan. Ini mesej yang paling akhir yang saya nak sebut dengan tuan-tuan. Oleh sebab itu, sebagai kesimpulan, di mana peranan kita? Peranan kita sekarang, para jemaah dirahmati Allah, saya mengesyorkan kepada IJK Masjid. Saya tengok pun masjid ni cantik, luas. Sudah semestinya masjid tersergam ini hasil daripada derma, tuan-tuan. Betul? Walaupun guys bagi duit barangkali mungkin 100,000, 200,000. Ya, dulu yang mulia Sultan kita mungkin nimpak. Alhamdulillah, syukur, prihatin tentang kerja-kerja kebajikan agama pembinaan masjid di negeri kita ini. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah. Saya mencadangkan kepada tuan-tuan yang jutawan di sini, kepada tuan-tuan yang veteran di sini, bentuk NGO. NGO prihatin Masjid Al-Amin. Bentuk siapa pengurusi, siapa penasihat, setiausaha, bendahari. Tuan-tuan lancar tabur derma jihad. Masjid dah cantik dah. Alhamdulillah, dengan berkat doa tuan-tuan, sokongan tuan-tuan. Tuan-tuan, pergilah ke Sabah. Pergilah ke perkampungan-perkampungan sahabat-sahabat orang asli yang memeluk Islam. Saya bekas NGO terlibat dalam Perkim. Di Negeri Sembilan kita permasif di Serting Hilir, Serting Hulu, di Bahau, di Batu Kikir. Kita masuk di Pahang, ada orang Pahang di sini, kita masuk di Kuala Medang. Di Kuala Lipis, di Melaka kita masuk di Alur Gajah, di Kelantan kita masuk Gumunsang. Di Selangor ni tuan-tuan, dulu di Bukit Lanjan. Di Selangor ni tuan-tuan, ada Pulau Ketam, Pulau Keris. Sahabat saya Ustaz Mat Cina buat madrasah Mandarin di Pulau Ketam, tuan-tuan. Tuan-tuan kena bantu dia. Di Pulau Keri tuan-tuan ada orang asli. Ada di kalangan mereka Muslim. Tuan-tuan libatkan dalam NGO-NGO ini. Apa yang tuan-tuan perlu buat ialah bawa risalah memperkenalkan Islam. Tuan-tuan lancar satu tabung derma jihad. Beli sejadah, beli telekung. Cari madrasah-madrasah. Beli Al-Quran, buat wakaf terjemahan. Cari madrasah-madrasah tahfiz. Beli buku Fardu Ain. Tuan-tuan kontak dengan GYG, kontak dengan ustaz-ustaz yang terima kerja dakwah. Dan begitu juga di tempat kami di Sabah. Saya mengalulukan kedatangan tuan-tuan. Daripada Masjid An-Nahdah, saya bagi kuliah tafsir bersiri, kuliah ceramah di Masjid An-Nahdah. Beberapa buah masjid di Selangor ini. Alhamdulillah, Masjid An-Nahdah tuan-tuan, mereka telah datang. Yang mana selama ini dikata kami dah mendengar kuliah-kuliah ustaz. Mereka kata penyampaian ustaz berbeza dengan orang lain dan kami menyahut seruan itu. Mereka bentuk tuan-tuan, dia buat satu senarai nama Masjid An-Nahdah di sisi 19 Alam. Mereka telah datang ke Sabah. Datang di madrasah tuan-tuan, di madrasah kami di sana. Dan saya bawa masuk di pendalaman. Melihat keadaan. Saya kata kepada pakcik, saya kata kepada makcik, okey, 5 orang kat sana ambil, 3 orang kat sini ambil, 3 orang kat sini. Sehingga buat khemah tuan-tuan. Mana ada surau? Para mualaf. Daripada Perisin 16 Putrajaya, Rumbungan, Datin-Datin dan banyak lagi lah. Ini peluang untuk kamu mengajar mereka-mereka di kalangan asnaf. Antum semua dah menerima ilmu tafsir, hadis dan sebagainya daripada ustaz-ustaz yang datang. Ini peluang untuk berjasa kepada Islam, khususnya golongan mereka-mereka yang veteran dan pencet. Bayangkan tuan-tuan, bila saya kata ajar makcik ni 3 orang ini baca Fatihah. Tak kasihan tuan-tuan, ada di kalangan mereka 5-6 tahun Fatihah pun tak lulus. Siratal ladzina an'amta alaihim, disebut siratal ladzina an'amta alaihim. Tak kasihan ke? Tuan-tuan ni mengajar tafsir, tuan-tuan ni belajar tafsir para asatizah. Tuan-tuan didedahkan fiqh jihad, fiqh daulah, fiqh muamalat, fiqh alawiyat. Tuan macam-macam tuan belajar. Apakah tuan-tuan tidak simpati? Ajar 3 kul. Kul huwallah, kul a'udzu bin nas, kul a'udzu bil falaq, itu dibawa dalam solat. Kadang-kadang itu pun tak hafal. Kita kata kul a'udzu bi rabbil falaq, disebut kul a'udzu kayu balak. Kenapa sebut kayu balak? Sebenarnya suami ini kerja kayu balak, Pak Ustaz. Sedih. Jadi sebagai penutup tuan-tuan, InsyaAllah bulan 9 ni saya balik 1 hari bulan. Kita ada program 14 hari bulan di Kampung Tiga Sak, Perkampungan Mualaf. Surau di sana pun dah nak siap.
Cuma kubah tu belum beli lagi. Alhamdulillah mereka dah guna bulan Ramadan. Dan ada program kita untuk para mualaf di sana dan juga kampung yang lain akan datang. Jadi saya nak war-warkan, saya perlukan, dengar baik-baik ya, kami perlukan sejadah sebanyak 100 helai. Bayangkan bila kita masuk di pendalaman, mau sembahyang, tiada sejadah kami Ustaz, mahal baitul. Sejadah tu mahal tuan-tuan. Kalau tuan-tuan turun di KK, dekat dengan Masjid Negeri tu, ada depan di sana di Semuis. Di bawah tu sejadah. RM35, RM65, mahal tuan-tuan. Tak mampu nak beli. Kami perlukan, tim kami perlukan sejadah 100 helai. Boleh tuan-tuan bantu? InsyaAllah. Pakai-pakai ya. Yang kedua kita perlukan telepon 100 helai untuk muslimat. Bila kita ajar mereka tuan-tuan, Allah kasihan. Bila kita buat praktikal solat tuan-tuan, ada tak pakai tudung, kasihan. Mana tudungmu? Mana telukung solatmu? Tidak ada telukung solat Ustaz, mahal itu, susah mau cari. Tolong tuan, tolong. Kita perlukan Al-Quran mushaf terjemahan. Yang dia kecil sikit seperti ini tu, yang ada terjemahan sebelum nuzul yang berwarna, ada tajwid. Ini kita nak edarkan kepada pelajar-pelajar tahfiz dan pondok. 100. Kita perlukan serban putih. Kita perlukan baju kurta. Kita perlukan kain pelikat. Kita perlukan tasbih. Tujuan apa ni? Ini bantuan tuan-tuan. Kami buat kerja dakwah di pendalaman. Tuan-tuan bantu dengan peralatan ibadat. Mereka guna ke semua peralatan ini tuan-tuan. Dalam solat. Budak-budak menghafal. Budak-budak pondok menelah Al-Quran. Pahala akan sampai kepada tuan-tuan. Betul? Dan akhir sekali, di belakang sana tu Ustaz ada buat tabung. Ni tiket kapal terbang pun belum beli ni. Mahal. Saya tengok tadi ada RM500. Sahabat saya tadi kata bilang mau balik. Saya kata 1 bulan mau balik. Jadi Ustaz ada tulis buku ini. Buku ini surah Juz Amma 2 sampai An-Nas dengan sebabun nuzul dan terjemahan. Dan sini ada doa syifa. Ada doa pendinding diri. InsyaAllah tuan-tuan baca dan amalkan. Talaqi insyaAllah. Jadi siapa nak ambil buku ni, niat untuk infak kerana Allah. Bukan nak jual. Ya, tuan-tuan dapatkan buku ni di belakang sana. Dia ada tabung di situ tu, hulurlah berapa. Niat untuk infak. Dan ini adalah buku problem seorang pendakwah dari Kristian kepada Islam. Dari sini ada 4 perbandingan agama. Dan soal jawab ada lagi dalam ni tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan dapatkan buku ni, ya, masuk dalam tabung RM20, RM15 masukkan dalam tabung, bagi hadiah dekat kawan-kawan kita, ya. Dan yang terakhir adalah buku kaedah sistematik menghafal Al-Quran surah-surah pilihan. Surah Al-Kahfi, Luqman, Sejadah, Waqiah semua di dalam ni, siap dengan sebelum nuzul dan ada gundan. Jadi tuan-tuan baca, ya, satu ayat contoh tuan-tuan nak ambil surah Tabarak. Saya turunkan di sini kaedah menghafal. Ya, ambillah surah Al-Insan misalnya. Tuan-tuan berkenalan dengan surah Al-Insan ini, kemudian tuan-tuan tengok makna dia, ya. Surah Al-Insan. Tuan-tuan berkenalan dengan surah ni, lepas tu tengok, bacalah dua ayat, satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Hal atal insani hinum min ad-dari lam yakun syai'an mazkura. Tandakan gundan. Satu ruang ni baca 5 kali boleh tanda. Keseluruhannya 5 kali 10, 50 kali. InsyaAllah tuan-tuan. Kenapa Fatihah tu kita tak lupa? Kenapa Fatihah kita tak lupa? Diulang-ulang dalam solat. Itu rahsia menghafal Quran. Jadi saya turunkan daripada guru-guru saya, ya, sedikit panduan menghafal Al-Quran khusus pilihan. Dia ada di buku di belakang sana dan ada flyers kerja-kerja dakwah kita, nombor akaun, ya. Nombor telefon pun ada, kerja-kerja dakwah kita di pendalaman, tuan-tuan boleh dapatkan dan boleh wakafkan untuk membantu kita untuk membina surau yang ke-8. Ini surau yang ke-8 ni, ya. Surau yang ke-8 dah kita nak bina. Di antaranya di 3 saat tu di Keningau sudah siap, yang di Kuta sudah siap, kita nak bina lepas ni di Tempaluri tuan-tuan. Ada satu makcik ni anak di Masjid Islam. Dalam kampung tu tuan-tuan 4 dia keluarga. Bayangkan pakcik ni. Kami pergi ziarah pakcik ni, dia kata apa? Ustaz, saya punya anak ni sudah masuk Islam ini. Tapi saya cakap tanya pada pakcik ni, pakcik tidak, saya doakan pakcik suatu hari ini bersama dengan anak. Dia bilang, hidayah belum masuk lagi Ustaz.
Kan? Walau bagaimanapun dia bilang, tengok. Walau bagaimanapun ustaz dia bilang, aku ada tanah, dia bilang. Bolehkah itu aku kasih wakaf? Tahu pula wakaf aja dia. Bolehkah aku kasih wakaf tanah tu bina surau? Kesian bagi anak aku ni ustaz. Dekat kampung ni ada 4 keluarga muslim dia bilang. Dia ada surau. Tengok tuan-tuan. Non muslim, anak masuk Islam, dia fikir. Ya? Bila cerita bab wakaf di impak ni tuan-tuan, sebagai penutup, saya ceramah di satu masjid di sekitar Salah. Ini sebagai akhir. Di bulan Ramadan itu cerita. Ada satu masjid di sekitar Salam ni, masjid ini dikelilingi gulungan elit tuan-tuan. Di situ ada orang non muslim, orang Cina, orang kita Islam Melayu. Kemudian tiba-tiba masjid ni tuan-tuan, tak macam mana, azan subuh tidak kuat, tidak kedengaran. Ini pengurusi sendiri cerita kat saya ni. Kemudian 3 hari tuan-tuan tak kedengaran, datang seorang akak ni, dia pun kelubungkan sikit, dijumpa dengan Nazir setiausaha. Dia kata, dia pergi jumpa, dia kata, Ustaz pengurusi, Tuan Nazir, dia kata, Tuan pengurusi, apa pasal ni masjid sudah 3 hari saya tidak dengar tu azan. Saya sama suami saya gaduh, dia kata. Kerana apa gaduh? Bila azan berkumandang, suami saya minta saya kejut. Saya pun kejut suami saya kerana dia nak mandi, dia nak sarapan, dia nak pergi kerja. Tengok ni tuan-tuan, Masya Allah. Seorang tengok kita yang Masya Allah, akhlak dia bagus ya. Jadi dia dengar azan. Bila dengar azan, peluang dia untuk bangun dan bangunkan suami dia. Ini azan tak kedengaran. Jadi dia pergi jumpa dengan jigi masjid, jumpa dengan pengurusi. Dia kata, kenapa azan tak dengar? Saya sudah gaduh dengan suami saya sebab azan tak dengar. Ada masalah ni mikrofon ke Tuan Nazir pengurusi? Dia pun tuan-tuan, saya tidak tahu, mungkin kata pengurusi, mungkin kena gigit dengan lipas ke apa ke. Kan? Jadi dia pun ambil daripada beg dia, dia keluarkan cek tuan-tuan. Dia keluarkan cek, dia tulis, dia kata, Tuan pengurusi, ambil ini cek, dia kata, dia tulis itu RM20,000 tuan-tuan, beli amplifier baru, beli mikrofon baru, supaya azan dapat saya dengar dan saya tidak gaduh dengan suami saya. Bila azan saya dengar, saya kejutkan suami. Pengurusi pula tanya, dia kata, Aunty, ini duit ni halal ke haram? Halal punyalah, beli mikrofon, beli amplifier. Ini tuan-tuan tengok, Masya Allah. Contoh kan? Oleh sebab Masya Allah, ya. Saya cakap dengan Tuan Nazir, doakan mudah-mudahan sebab dia bagi tu, Allah murahkan, beri hidayah insya-Allah. Dan sekadar itu saja tuan-tuan untuk malam ni, dan saya dipahamkan. Esok ada kuliah subuh lagi ya? Esok kita kongsi tentang hadis akhir zaman ya. Hadis akhir zaman. Terima kasih banyak di atas perhatian, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu adalah kelemahan sendiri. InsyaAllah mohon kemaafan terkasar bahasa dan mengambil masa sedikit. Kita tutup dengan doa insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman tika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hatman marfu'a wa tabarrukan bi tabukan masuma. Ya Allah, Tuhan kami ni hamba-hamba berkerimatan kumpulan kepada Engkau ya Allah. Engkau ampunkan segala dosa kami terlalu banyak ini ya Allah. Ada sengaja kami lakukan, tak sengaja kami lakukan ya Allah. Panjangkan umur kami lakukan beriman dan bertakwa kepada Engkau ya Allah. Engkau jagalah nikmat iman dan Islam daripada suami kami, isteri kami, anak-anak kami, kaum kerabat kami dan seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami pada malam hari Sayyidul Ayam hari Jumat ini ya Allah, kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah. Di kalangan muslimin muslimat, sekiranya ada di kalangan kami yang sakit, Engkau sembuhkan ya Allah. Sekiranya ada di kalangan kami ada hajat, Kau tunaikan hajat kami ya Allah. Sekiranya ada di kalangan kami dilanda musibah ya Allah, Kau selesaikan musibah kami ya Allah. Sekiranya ada di kalangan kami yang sempit rezeki, Kau luaskan rezeki kami dengan sebab kami mengimpak malam ini ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Kau turunkan sakinah, ketenangan di Keriah ini. Kau turunkan maghfirah, ampunan di tempat ini ya Allah. Jauhkan tempat sebarang malapetaka dan bencana ya Allah. Berikan kekuatan kepada pengurusi masjid bersama dengan kuasa dalam rangka program-program tujuan mengimarahkan rumah-Mu ya Allah. Berikan kesihatan dan kelapangan pada seluruh makmum di Keriah ini ya Allah. Moga-moga dan kelapangan dan kesihatan untuk mereka mengimarahkan rumah-Mu ya Allah. Sembahyang berjemaah ya Allah. Duduk dan tazkir para alim ulama ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Kau jadikan anak-anak dibawa pergi berjemaah pada malam ini ya Allah. Cucu-cucu dan anak-anak mereka di rumah ataupun dibawa pada malam jadi ulama akan datang ya Allah, yang berjuang untuk Islam ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami bersyukur atas nikmat kehidupan dan nyawa Kau panjangkan lagi kepada kami ya Allah. Ya Allah, entah bila kematian akan melanda kami dengan tidak diundang ya Allah.
Jika kematian terdekat bagi kami, matikan kami dengan husnul khatimah ya Allah. Dan sempat kami bertaubat sebelum ajal kami tiba ya Allah. Dan sempat kami mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Tuhan kami sedar bahwa dunia ini adalah tempat kami untuk meninggal ya Allah. Bukan tempat kami untuk tinggal selama-lamanya ya Allah. Kami sedar ya Allah bahwa rumah yang kami duduk hari ini ya Allah, bila datang kematian kami akan keluar daripada rumah itu ya Allah. Bagaimana kami sayang ke atas rumah kami yang terakhir adalah kubur yang sempit itu ya Allah. Bagaimana kami sayang ke atas istri dan anak-anak kami, akan sampai masanya kami akan tinggalkan mereka ya Allah. Akan anugerahkan kami istri yang salihah, yang mendoakan kami, yang mengkhatamkan Al-Quran, mengambil duit kami dalam bank, disedekahkan kepada rumah anak yatim, madrasah, kabung masjid, niatkan pahala untuk kami ya Allah. Anugerahkan kami anak-anak yang salih, yang sentiasa membaca Al-Quran ya Allah, dan niatkan pahala untuk kami ketika kekurangan di alam kubur ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bagaimana kami sayang ke atas kendaraan kami ya Allah. Sesungguhnya kami sedar kendaraan kami terakhir adalah keranda yang dibawa oleh teman-teman kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bagaimana kami sayang kata baju-baju kami yang cantik dalam almari ya Allah. Kami sedar pakaian kami terakhir adalah kain kafan yang menutupi jasad kami ya Allah. Oleh sebab itu ya Allah, berikan kami keinsafan ya Allah, istiqamah dalam melakukan amal salih selagi Engkau berikan kami kesempatan untuk menumpang hidupnya sementara ini ya Allah, dengan menjaga salat kami ya Allah, qiyamul lail kami ya Allah, infak sedekah kami, puasa sunat kami ya Allah, dan qiraatul Quran kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Engkau jadikan diri kami sebagai seorang yang berjasa kepada Islam ini ya Allah, yang berjuang membela Islam ini ya Allah, yang dirintis kekasihmu dan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Semuanya Nabi SAW buat kerja dakwah ini dengan jasad Nabi berkurang dengan darah ya Allah, bersama dengan sahabat-sahabat istri mereka menjadi janda bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Tuhan kami, Engkau bantulah kerja-kerja dakwah ini, kami tidak pandai ya Allah. Kami tidak ada masa untuk jumpa dengan kawan kami yang tidak seagama dengan kami ya Allah. Cukuplah Kau baikilah akhlak kami, tutur kata kami ya Allah. Bila berjumpa dengan mereka ya Allah, dengan sebab akhlak kami yang baik ya Allah, sebab mereka menerima Islam ya Allah. Allahumma ansur man nasruddin minal ulama wal awliya Allah ajma'in. Allahumma alikil kafar wal kafirin minan nifaq al munafiqin wal yahud wal nasara. Allahumma ja'aluka bi nuri adaina wa na'udzubika min shururihim. Allahumma farik zamum zalzil aqdamahum wa sallit alaihim qalban min kilabi ya kahar ya jabbar ya Allah ya muttaqin. Allahumma ya munzil al kitab wa ya muzir al sahab wa ya hadim al ahdab idimhum mansurna alaihim ya rabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Takbir, takbir, takbir. InsyaAllah jemaah nanti ada buku Ustaz di belakang. Dan mungkin kalau ada yang nak bagi zakat RM10, RM5, Ustaz tunggu nanti kalau siapa nak balik rumah ataupun jumpa subuh esok insyaAllah. Bismillah.